Doody doody dum dum, doody doody dum. 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 Salam semua, sekarang kami akan brief tentang Photopea. Tapi sebelum saya mula, sudah tentu anda akan bertanya, apa itu Photopea dan adakah Photopea sama dengan Photoshop kan? Jadi marilah kita tengok bersama-sama apa itu Photopea. Jadi ini ialah interface Photopea dan ini ialah interface untuk Photoshop. Agak sama kan? Sebenarnya Photopea ialah satu aplikasi web yang boleh anda buka kat web browser langsung tak payah download. Hanya perlu type photopea.com kat browser dan search. Dah boleh ada Photopea untuk edit gambar dan sebagainya. Dan ini tak sama dengan Photoshop yang perlu download terlebih dahulu sebelum anda guna. Jadi di sinilah jelaslah kegunaan Photopea sebenarnya adalah sama dengan itu Photoshop, iaitu menyunting gambar dan juga menghasilkan grafik. Seterusnya, marilah kita lihat kebaikan Photopea. Terdapat beberapa kebaikan Photopea dan marilah kita lihat bersama-sama. Yang pertama ialah mudah akses. So, kerana Photopea ini merupakan satu aplikasi web, jadi kita hanya perlu type photopea.com kat browser sana dan boleh guna Photopea. Selain itu, kita juga tidak perlu download Photopea seperti bagaimana kita download Photoshop. Oleh itu, kita boleh guna di mana-mana sahaja, terutamanya untuk komputer yang tiada Photoshop, bolehlah kita guna Photopea ini. Selain itu, Photopea ini adalah percuma. Sebenarnya kita perlu bayar semasa kita guna aplikasi seperti Photoshop dan juga aplikasi rekaan grafik yang lain. Tapi untuk Photopea kan, sebenarnya kita tidak perlu bayar apa-apa kerana aplikasi ini adalah percuma. Kebaikan yang seterusnya ialah cepat akses. Kerana kalau kita guna Photoshop, sebenarnya kita perlu tunggu waktu dia buka kan. Tapi untuk Photopea ini, kita boleh terus guna tanpa tunggu dia loading waktu kita buka lah. Dan ini menjadi lebih cepat loh. Di samping itu, Photopea ialah pilihan yang sesuai dan juga baik untuk penyuntingan atau desain yang kecil. Sebagai contoh, kalau kita ingin buat satu banner dan kami tidak ingin download apa-apa perisian seperti Photoshop, then Photopea adalah satu pilihan yang bijak untuk kita kerana kita boleh guna Photopea ini kat web browser sana sajalah. Dan itu sahaja untuk pengenalan Photopea. Hai, so sekarang biar saya terangkan apa yang terdapat dalam Photopea interface. Yang pertama adalah toolbar. Toolbar ini mengandungi semua alat yang akan diperlukan semasa menyuntik gambar. Anda boleh menukarkan alat dengan klikkan ikon yang berada di dalam toolbar ini. Seterusnya adalah panel. Dalam panel ini, anda boleh melihatkan step-step suntikan gambar dalam petak tersebut. Dan switches pula membolehkan anda menukarkan warna color picker. Bawah pula adalah layer, channel dan path. Pada bahagian atas pula adalah menu bar dan option bar. Menu bar adalah menu utama dalam Photopea dan option bar mengandungi parameter alat semasa. Anda boleh lihat apabila saya tekankan alat yang berbeza, kandungannya juga berubah. Inilah hasilan kerja kita dengan menggunakan Photopea. Sekarang, saya akan menunjukkan cara penghasilan gambar tersebut. Gambar ini sebenarnya adalah gabungan gambar dengan huruf. Yang pertama, kita pilihkan file, tekan new untuk createkan satu background layer yang baru. Anda boleh ikutkan gambar size anda untuk pilihkan size background layer. Seterusnya, pilihkan file, tekan open and place dan carilah gambar yang anda ingin suntik. Anda boleh melaraskan gambar ini dengan tariklah kaki gambar ini sehingga anda berasa saiznya telah sesuai. Anda sekarang sudah boleh mula menyuntikkan gambar ini. Anda perlu tekankan tab tool, tekan di sini. Anda dapat lihatkan satu text layer dekat panel sini. Ini menunjukkan anda sudah boleh masukkan huruf.
Jika anda berasa huruf ini saiznya tidak sesuai, anda boleh tekankan control button dan adjustkan saiznya sehingga berasa sesuai. Seterusnya, pilihkan gambar layer dekat panel, right-klik dan tekankan duplicate layer. Dan nampakkan ada dua gambar yang sama. Tutupkan salah satu mata layer dan tarikkan huruf C ini ke belakang dua-dua layer gambar ini. Pilihkan layer yang atas C ini dan right-klik, pilih clicking mask. Dan nampakkan sekarang mereka dah gabungkan sekali. Bukakan balik layer yang telah ditutup mata ini dan pilihkan Magic Local Select Tool dan pilihkan bahagian yang tidak mahu. Pilihkan Eraser Tool untuk padamkan bahagian ini. Proses ini akan diulangi sehingga semua bahagian yang tidak mahu telah dipadamkan. Pilihkan zoom tool untuk zoomkan gambar ini supaya gambar ini dapat dilihat dengan lebih jelas. Pilihkan select, diselect untuk menutupkan tuk yang sedang digunakan. Pilihkan eraser tool untuk membersihkan bahan-bahan yang tertinggal. Inilah hasilan terakhirnya. Seterusnya, kami pilihkan file, pilihkan Save as PSD untuk suntingan masa depan. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa basic alat yang paling kerap digunakan dalam Photopea ini. Tanpa membazirkan masa, saya akan bermula sekarang. Alat yang pertama sekali adalah brush tool. Brush digunakan untuk melukis foto atau gambar dengan goresan kuas berdasarkan warna depan yang telah dipilih. Kotak kecil di sini membolehkan kita memilih warna depan yang diingini. Seterusnya adalah eraser tool. Eraser tool digunakan untuk menghapus foto atau gambar dalam sebuah layer raster. Memastikan layer yang ingin dihapus telah diseleksi. Lepas tu baru kita buangkan bahagian yang tidak mahu. Seterusnya adalah selection tool. Selection tool ni ada pelbagai jenis. Antaranya adalah rectangle select, ellipse select, lasso select, polygonal lasso select dan magnetic lasso select. Walaupun fungsi mereka adalah lebih kurang bersama, tetapi mereka berbeza dari segi cara select image. Mari kita cuba. Contohnya, kita hanya mahu kepala image ini sahaja. Kita boleh buat selection dekat kawasan tersebut. Tekan move tool dan tarik dia ke tepi. Yang lain kita boleh padam. Seterusnya adalah text tool. Text tool digunakan untuk membuat tulisan yang menarik ke atas sesuatu grafik. Di sini kita boleh adjust size font dia sama ada kecil atau besar. Kita juga boleh menukarkan warna dia dengan memilih warna dari color picker. Seterusnya adalah move tool. Biasanya kita menggunakan move tool untuk menyusun posisi image kita. Dengan menekan layer image yang mahu digerakkan, kita dapat menukarkan posisi dia.
Seterusnya adalah Magic Wah 2. Magic Wah 2 ni jugalah salah satu jenis Selection 2. Dia akan memudahkan kita terutamanya apabila kawasan yang kita ingin melakukan selection tersebut mempunyai warna yang sama ataupun hampir sama. Dengan bantuan Magic Wah 2, kita dapat membuangkan background sesuatu image dengan senang sahaja. Seterusnya adalah Eyedropper 2. Eyedropper 2 digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah gambar ataupun foto. Sampel warna diambil dengan cara mengklikkan warna target yang kemudian secara otomatis akan mengubah warna depan pada toolbox. Seterusnya adalah Spot Healing Brush. Spot Healing Brush digunakan untuk menghapuskan noda pada sebuah foto ataupun gambar. Alat ini juga biasanya digunakan untuk menghilangkan noda di wajah ataupun menghilangkan jerawat di wajah. Ya, tengok, sekarang dah cantik kan? Seterusnya adalah Clone Stamp 2. Clone Stamp digunakan untuk mengambil sampel dari sebuah area gambar, kemudian menerapkan sampel tersebut untuk dilukiskan di atas area foto yang lain berdasarkan sampel foto yang telah diambil. Contohnya, kita ambil sampel bulu di kawasan sini dan melukis semula ke atas pagar. Nampaknya pagar ni dah rosak kan? Seterusnya adalah Blur dan Sharpen Tool. Blur Tool digunakan untuk menggabungkan area tertentu dari sebuah foto atau gambar. Dengan menggabungkan, gambar akan memberikan kesan halus. Blur juga dapat menyamakan pieces gambar. Manakala bagi Sharpen Tool pula, ia adalah opposite kepada Blur Tool. Ia digunakan untuk menajamkan area tertentu dari sebuah foto atau gambar. Foto yang berkabut akan dinampak lebih jelas. Di sini kita boleh nampak area yang telah dikaburkan telah dipulihkan. Seterusnya adalah Paint Bucket Tool. Paint bucket digunakan untuk mengecap atau mewarnai kawasan yang tertentu berdasarkan warna teban ataupun kita panggil foreground color yang telah dipilih. Selain itu, kita juga ada gradient tool yang mengecapkan sesuatu area dengan perpaduan dua warna ataupun lebih daripada dua. Akhirnya adalah pen tool. Pen digunakan untuk menggambarkan path, sudut ataupun lengkung. Alat ini biasanya digunakan untuk menyeleksi objek. Apabila kita dah siapkan sesuatu projek, kita boleh tekan File dan beberapa pilihan akan diberikan. Kita boleh tekan Save as PSD supaya simpankan projek tersebut dalam format PSD dalam komputer kita agar kita dapat membuat modifikasi pada masa depan. Selain itu, kita juga boleh mengeksporkan dia dalam format yang lain mengikut sasaran masing-masing. Tapi biasanya kita akan pilih PNG ataupun JPG. Gambar tersebut akan bermuncul di download apabila proses ekspor telah siap. Tambahan pula, projek yang telah siap juga boleh dipublishkan ke sama ada imager.com ataupun photopea.com. Itu sahaja daripada saya. I hope you enjoy it and gain benefits. Thank you.